Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Syakimi bin Basir. Nombor matrik saya ialah 10 DDT 21F1086. Saya dari kelas DDT 2C. Tajuk kumpulan saya ialah zakat merupakan satu ibadah yang wajib pada umat Islam. Tajuk yang telah saya dapat ialah terangkan pengertian zakat dari segi bahasa dan istilah berserta dalil dari Al-Quran dan hadis berkenaan kewajipan mengeluarkan zakat bagi umat Islam. Zakat dari segi bahasa dan istilah ialah bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Pengertian perkataan bersih dan suci dalam istilah zakat ialah membersihkan harta hak orang lain dan mensucikan dari sifat kedekut dan bakhil. Dalam erti kata, zakat juga membersihkan diri dari sifat dengki dan dendam terhadap orang lain. Zakat dari segi istilah syarak pula, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Seterusnya, dalil dari Al-Quran berkenaan kewajipan mengeluarkan zakat bagi umat Islam. Dalil ini dari surah An-Nur ayat ke-56 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Seterusnya, hadis berkenaan kewajipan mengeluarkan zakat bagi umat Islam. Hadis ini telah disabda oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan pada Mu'aiz yang ingin berdakwah ke Yaman, yang bermaksud, jika mereka telah mentaati engkau, iaitu untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan solat, maka ajarlah mereka untuk bersedekah, iaitu zakat yang diwajibkan atas mereka, di mana zakat tersebut diambil orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka. Sampai itu saja tajuk daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ashhafi bin Muhammad Rasul dari kelas DDT 1C dan nombor matrik saya 10DDT 21F1080. Pada video kali ini, saya akan membentangkan tentang zakat. Zakat merupakan satu ibadah yang wajib kepada umat Islam. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam. Oleh itu, saya akan jelaskan pembahagian-pembahagian zakat dalam Islam beserta jenis, nisab dan kadar yang diwajibkan. Zakat di dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Mari kita membahas tentang zakat dan nisab zakat fitrah terlebih dahulu. Kadar zakat fitrah ialah 1 gantam baghdad bersamaan 2.70 kg beras atau senilai dengannya. Kadar ini berdasarkan ketentuan oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri. Seterusnya, kaedah pembayaran zakat fitrah yang ditentukan ialah makanan asasi daripada jenis yang mengenyangkan. Seterusnya, mari kita mengulas tentang zakat harta dan pembahagiannya. Zakat harta terbahagi kepada 6, iaitu zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat binatang ternakan, zakat pertanian, zakat harta galian dan zakat wang simpanan. Mari kita mengetahui tentang kadar dan nisab zakat emas dan perak terlebih dahulu. Kadar bagi zakat emas dan perak semua adalah sama, iaitu 2.5%. Seterusnya, nisab bagi emas perhiasan adalah 800 gram, iaitu kadar uruf. Nisab bagi emas bukan perhiasan ialah melebihi 85 gram dan bagi perak melebihi 595 gram. Seterusnya, mari kita ke zakat perniagaan. Nisabnya ialah keuntungan melebihi 85 gram emas harga semasa dan kadarnya 2.5% daripada jumlah keuntungan atau hasil jualan. Selain daripada itu, kadar dan nisab bagi zakat binatang ternakan ialah bagi lembu, kambing dan unta semua adalah sama, iaitu kadarnya 1 ekor kambing bagi setiap nisab, dan nisabnya ialah bagi lembu 30 ekor, kambing 40 ekor dan unta 5 ekor.
Untuk zakat pertanian, nisabnya ialah 520 kg beras dan kadarnya 5% bagi tanaman yang diusahakan menggunakan kos jentera dan saliran, dan 10% bagi tanaman yang bergantung kepada air hujan atau dengan aliran sungai semata-mata. Mari kita ke zakat harta yang kelima, iaitu zakat wang simpanan. Nisab terkini berjumlah RM20,365.24. Nisab ini mengikut nilai harga emas semasa darab 85 gram dan kadarnya 2.5% daripada jumlah wang simpanan. Dan akhir sekali ialah zakat harta galian, iaitu kadarnya 20% dan tiada nisab dalam zakat ini. Jadi diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 1/5 atau 20% daripada jumlah harta galian walaupun sedikit. Sekian daripada saya, Muhammad Ashhafi. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi Naim bin Muhammad Roslan dari kelas DDT 2C dan nombor matrik saya adalah 10 DDT 21F1072. Tajuk-tajuk yang saya dapati adalah menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam. Maka terdapat 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat dalam Islam. Golongan yang pertama adalah golongan fakir. Seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan daripada sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya, dan juga tidak sampai 50% daripada belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang-orang tanggungannya. Seterusnya, golongan kedua. Golongan kedua adalah golongan miskin. Apakah yang dimaksudkan dengan golongan miskin? Golongan miskin adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluannya, tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang tanggungannya. Seterusnya, golongan yang ketiga adalah golongan amil. Apakah yang dimaksudkan dengan golongan amil ini? Golongan amil adalah mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat, sama ada individu atau organisasi, bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat, termasuk pemungutan, agihan, urusan kewangan dan sebagainya. Golongan yang seterusnya adalah golongan yang keempat, iaitu golongan mu'alaf. Golongan mu'alaf ini adalah mereka yang dijenakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam, tetapi belum kukuh Islamnya. Maka contoh bagi orang yang memeluk Islam tetapi belum kukuh Islamnya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, baru memeluk agama Islam. Yang kedua, ketua-ketua kaum Islam yang baik hubungannya dengan ketua-ketua bukan Islam, yang sejawatan ataupun sama taraf dengannya. Dan yang ketiga, ketua-ketua kaum Islam yang masih lemah imannya tetapi masih ditaati oleh orang-orang di bawah pimpinannya. Seterusnya, mari kita pergi ke golongan yang kelima. Golongan yang kelima adalah golongan al-riqab. Golongan al-riqab ini adalah memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan, sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental, seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang yang tertentu. Seterusnya, golongan yang keenam pula. Golongan yang keenam ini adalah golongan al-gharimi, iaitu golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri mereka, keluarga dan tanggungannya, ataupun masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak.
Golongan yang ketujuh pula adalah golongan fisabilillah. Apakah yang dimaksudkan dengan golongan fisabilillah ini? Golongan ini mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti atau aktiviti menegak, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya. Dan golongan yang terakhir iaitu golongan yang ke-8, iaitu golongan Ibnu Sabil. Apakah yang dimaksudkan dengan golongan Ibnu Sabil ini? Golongan Ibnu Sabil ini adalah mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh syarak dari mana-mana negeri atau negara yang memerlukan bantuan. Tamat sudahlah penerangan saya iaitu mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam. Sekian sahaja dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Asrusani. Nombor matrik 10 DDT 21F 1063, kelas DDT 2C. Saya dari kumpulan 4. Tajuk saya ialah terangkan 4 kelebihan zakat kepada pengeluar zakat dan penerima zakat. Seterusnya ialah antara kelebihan bagi pengeluar zakat. Yang pertama ialah menyempurnakan iman. Memberi zakat kepada mereka yang memerlukan merupakan salah satu rukun agama Islam. Setiap orang Islam perlu berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan oleh agama Islam. Yang kedua ialah membersihkan hati. Zakat merupakan cara yang dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat keji yang memberikan kesan kepada masyarakat, iaitu sifat berdendam, iri hati dan hasad dengki. Bagaimanapun, sifat tersebut akan menjadi barah dalam masyarakat jika tiada lagi sifat berkasih sayang, tolong-menolong dan saling bersimpati. Yang ketiga ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berzakat tidak akan membuat rugi kepada sesiapa pun. Memberi dengan ikhlas atas harta yang kita miliki pada saudara yang lebih memerlukan akan memberi kita kebahagiaan. Justru Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keberkatan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat ialah dapat menenangkan hati. Mengeluarkan zakat dapat menenangkan hati seseorang daripada tekanan dan melatih umat Islam untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas, tanpa paksaan dan tidak mementingkan diri sendiri, maka zakat yang dikeluarkan akan menjadi media untuk melatih diri menjadi seorang yang ikhlas dan tulus dalam melakukan kebajikan. Seterusnya ialah kelebihan bagi penerima zakat. Yang pertama ialah dapat meringankan beban kewangan yang dihadapi, iaitu masyarakat yang mengalami masalah beban kewangan dapat diringankan dengan bantuan wang zakat yang diberikan. Yang kedua ialah dapat menjalin persaudaraan antara sesama Islam. Zakat dapat mengeratkan hubungan persaudaraan antara pengeluar dan penerima zakat. Yang ketiga ialah dapat menghindarkan dari perbuatan jahat, iaitu dapat menghindarkan seseorang yang mengalami masalah kewangan daripada melakukan perbuatan yang jahat seperti merompak dan mencuri. Yang keempat, dapat mengubah keadaan diri dengan modal zakat yang didapatkan. Dengan bantuan zakat, dapat mengubah diri untuk ke arah yang lebih baik. Contohnya, bantuan zakat dapat digunakan untuk membeli pakaian sekolah, peralatan belajar dan membayar yuran sekolah. Seterusnya ialah dalil zakat dari Al-Quran. Bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu memperoleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56. Akhir sekali ialah rumusan. Kesimpulannya, zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan. Oleh itu, semua umat Islam hendaklah mengeluarkan zakat
kepada golongan yang mengalami masalah beban kewangan supaya dapat membantu meringankan beban dan mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik. Itu saja penerangan daripada saya dan kumpulan saya berkaitan dengan topik zakat. Sekian, terima kasih.